من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami lagi dalam rancangan TikTok TV Take Surah Talk Santun Suara Remaja Milenial. Okey, jadi bersama hos-hos yang setia, hari ini kita akan membincangkan lagi tentang tajuk menarik. Jadi sebelum tu bersama hos-hos kita yang setia, iaitu bersama saya Mio Omar Adib, saya Zaim Zamri, dan saya Zaiki. dan itu dia. Itulah dia. Jadi apa tajuk kita hari ni? Sama. Apa tajuk kita hari ni? Omar first time jadi itulah so pilih mana start kan? Okey. Terima kasih. So tajuk kita untuk episod kali ke-6 ialah peluang Kedua. Bukan ke-9 ke 10. Peluang kedua. 3 ke 4 ke 5. Okey tak? Okey. Alright. So Teruskan. insyaAllah untuk kita nak tengok berkaitan apa peluang kedua ini, jom kita sama-sama dulu tengok perbualan saya dengan seorang tetamu kita. Jom kita sama-sama saksikan. Zas. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaim Zamri dan hari ini kita sangat special sebab kita akan bersama-sama dengan salah seorang tetamu yang menghadapi satu isu yang tak asing lagi untuk diri kita. So jom sama-sama kita kenalkan siapakah tetamu untuk perkongsian kita pada hari ini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Safetra Kemal, dipanggil Ayah, umur 21. Okay, so Ayah, kita semua nak tahu kisah berkaitan dengan Ayah. Mungkin ramai dah tahu tapi mungkin ada yang tahu. Saya pun nak tahu cerita penuh. Asyik baca pasal berita berkaitan Ayah daripada media sosial, mungkin tak dapat cerita penuh ataupun cerita sebenar kan. So nak dengar daripada orangnya sendiri dulu, bagaimana Ayah dapat dengan MDD ni. Apa istilah MDD? Major Depressive Disorder ni. Bagaimana bermulanya benda tu dan semua bermula dari sekolah sebab kawan-kawan kawan-kawan yang ada tingkah belakang, ada yang tak suka kita, tapi kita tak tahu sebab kan. Biasalah manusia kan, kita tak boleh lari benda kesilapan. Time tu start stres biasalah, macam cuba jauhkan dia daripada orang semua. And then masa 2017 juga saya jumpa dengan bekas kekasih saya ni. And then time tu saya dah start macam cuba nak bunuh diri sebab dia melarikan diri semua. Masa saya tu masih lagi form 5 ni? Masa form 5 lagi. Masa tu saya cuba bunuh diri saya dengan overdose. And then parents saya bawa ke hospital, masuk ward lah. Tapi time tu doktor dia tak ambil berat. Dia ingat saya ni, saya saja main-main semua tu. Saya makin stres, saya jadi geram dengan diri. Macam tak nak hidup dah. Penat sangat. Lepas tu, time tu saya cuma depressed biasa je. Macam tak ada sampai MDD lagi. Macam semua boleh kawal lagi lah. Lepas tu masa 2018, saya cuma rasa berdebar, fikir bukan-bukan, selalu shaking macam sekarang. Time tu, saya dah berubah. Saya ni jenis cakap banyak, saya ni jenis happy go lucky punya orang. Tapi start dari situ saja ni diam je, tak bergaul dengan orang, tak pergi berjumpa kawan. Dengan family pun, family tegur kenapa saya berubah. Saya duduk bilik je, tak bercakap. Saya ni banyak bercerita tau, tapi saya diam je. And then masa 2018, time tu saya gaduh dengan saya punya kawan. Time tu macam
kenapa mesti hidup macam penat gila. Tapi benda tu luar dari kawalan. Kita tak sedar pun kita buat benda tu. Buat semua tu. Tak sedar. Tambah-tambah ada bisikan yang suruh tu bisikan kan. tu hasut lagi kita rasa nak buat, faham tak? Okey. Tapi saya fikir parents saya, kalau hilang saya ni macam mana perasaan dia orang. Saya fikir parents je dulu. Memang kita nak mati sebab nak hentikan rasa sakit Apa ni. yang kita rasa sakit tu. Tapi kalau kita mati tak settle juga sebenarnya. Betul. Orang lain tak tahu lagi orang macam lain, mana. lepas tu kita nak kena hadap dalam kubur lagi. Lepas tu fikir panjang-panjang lah. Walaupun nak sangat terjun, tapi fikir panjang lah. Pernah dengar suara terjun, mati semua. Kau tak layak hidup pun, kau biasa mati lah. Dengar macam tu. Lepas tu saya pernah nampak diri saya tergantung. Bunuh diri, tergantung, nampak. Vision macam ada Pernah nampak diri saya terjun ni semua. Saya nampak semua benda. Lepas tu saya serabut, saya akan menangis, mengamuk tanpa sebab. Wow. Saya memang akan sempahkan bilik semua. Okey. Kita tengah makan pun boleh tiba-tiba nampak benda tu. I see. Nampak. Lepas tu tengah makan pun tiba-tiba mengamuk tanpa sebab. Lepas tu So adakah benda ni semua adalah simptom-simptom seorang yang menghadapi major depressive disorder lah. So masa cekak bayang. tahun 2019 tu saya baru dapat MDD. Tapi time tu saya degil, saya macam ramai cakap, ya pergilah hospital, tak nak. Aku stress Okey biasa lagi. je. Aku Stress biasa je, ke depress pun ni yang macam tu tau. Lepas tu sebab doktor cakap orang yang MDD ni memang degil. Memang difikir dia tu normal, padahal tak. Lepas tu dapat rawatan, tapi dapat rawatan kat hospital sana kurang sikit lah. And then saya sambung dekat PPUM. And then macam even tengah tak ada apa-apa, tengah relax, saya cepat trigger. Doktor cakap saya ni cepat trigger. Kalau something tu trigger saya terus capai benda tajam depan mata tu, saya cut ataupun pukul dia saya. Saya pernah tumbuk diri saya sampai lebam, pernah hantuk kepala, kelar tangan semua. Dia apa yang menyebabkan seorang, sebab biasa kita dengar cerita-cerita depression dan akhirnya dia kelar tangan. Bagi orang masyarakat awam dia akan pelik lah kenapa sampai macam tu. Tapi mungkin ayah yang mengalami sendiri mungkin faham kenapa akhirnya orang decide untuk buat tu sebenarnya. Dia sebab dia luar kawalan tanpa kita nak. Kalau macam saya sekarang normal kan. Saya kalau normal saya takut nak cut macam sakit. Tak macam bodoh sakit lah. Tapi bila sakit panic attack tu attack kita, dia luar kawalan, mental kita yang kawal kita, bukan kita. Jadi benda tu jadi tanpa kita yang nak. So bila buat tu tak rasa apa-apa, rasa puas sebabnya kita tak boleh nak lepas geram daripada bunuh diri. Selain bunuh diri kita akan cut je. Okey, faham. Sebab kita rasa nak semua tu berhenti, sakit tu berhenti. Macam bila mengadu kat doktor, cakap kat doktor nak kalau boleh nak berhenti benda ni sekarang juga. Tapi doktor cakap awak kenalah ekosistem makan ubat tu, cuba buat benda yang aktiviti luar, macam kalau duduk dalam bilik je makinlah serabut kan. Macam tak semestinya ubat je boleh sihatkan kita. So, setuju. Kita kena buat something yang macam hobi kita. Macam saya ada hobi melukis. Saya cuba melukis macam elak kita berfikir benda lain. Okey, faham. Alright. Antara benda yang menarik lah dengan perkongsian ayah yang sangat menarik tu kan, melalui ups and downs, cabaran-cabaran dalam kehidupan. Mungkin ayah boleh kongsikan kan, ramai mungkin dekat luar sana menghadapi ataupun ada bisikan-bisikan untuk nak bunuh diri. Tapi somehow Allah SWT bagi kekuatan untuk ayah tak melakukan benda tu. So agak-agaknya apa kekuatan ayah setiap kali benda tu datang, bisikan-bisikan tu datang, dan bagaimana ayah resist yourself untuk tak melakukan pembunuhan tu? Macam ni, macam setiap kali kita terfikir nak bunuh diri, terlintas nak bunuh diri, and benda tu paksa untuk kita bunuh diri, kalau boleh kita ingatlah parents kita yang membesarkan kita penat-penat. Kita dah umur berapa tahun dah, and then kita fikir kesian mak bapak kita, penat-penat jaga kita, penat-penat besarkan kita. Setengah orang ada yang stres sebab parents, sebab parents tak faham, parents tak percaya mental illness tu, tak percaya sakit tu. Itu akan menambah stres kepada orang untuk melakukan. Saya kesian dekat orang yang parents yang tak faham kan. Tapi betul. Fikirlah, kalau bukan parents kita yang support kita, tapi fikir pasal mati. Lepas mati tu kita masih kena soal dengan dalam kubur. Sebab kalau kita bunuh diri sebab apa? Nak hentikan sakit kat atas dunia ni. Tapi sakit lepas mati tu mestilah ada. Setuju. Panjang lagi perjalanan kita lepas mati tu. Setuju. Semua tu tak akan berhentikan kita punya sakit pun. Tak akan berhenti pun. Ayah pernah terlintas lah fikiran-fikiran macam ni time. Wow. So sebenarnya mungkin dia punya keyword tu kita kena fikir rasional lah kot, time emotional kita sangat-sangat memuncak tak nak bunuh diri tu kan. Lepas tu ingatlah macam Allah bagi kita cabaran ni sebab Allah sayang kita. Sebab kita balik pada dia kan. And then
Sebab selepas sakit ni pasti Allah akan bagi ganjaran bahagia tu lebih besar. Ayah rasa Cuma sendiri ke benda tu? cepat atau lambat dia tu saya ingat saya dah bahagia rupanya. Still sama juga. Saya Okay. macam bila saya nak bahagia, bila saya nak macam hidup orang lain ni bahagia je hidup. Saya ni nak kena hadap hari-hari sakit saya. Faham. Hari-hari makan ubat, hari-hari kena sakit, attack semua. Apa ni tapi saya fikir bukan sekarang masa dia untuk saya happy. Mungkin kemudian, mungkin dekat alam lain nanti macam tu lah. Macam tu. So bila ayah dah berada dekat peringkat sekarang dan masih sebenarnya ada bisikan-bisikan tu berlaku, ada lagi dalam proses treatment lah kan? Ya. Ya. Mungkin ayah boleh ceritakan sedikit kan apa agak-agaknya hikmah kan bila every time bisikan tu datang tapi ayah try to overcome and you are still living till today lah, alhamdulillah kan. So apa hikmah yang mungkin ayah rasa Allah nak tunjukkan pada ayah sebagai satu pengajaran untuk ayah sendiri jadi lebih baik ataupun boleh jadi satu idola untuk orang lain, apa hikmah dia yang boleh Dia tunjukkan? kita macam tentang kawan yang toksik, Ya. kita boleh nampak siapa yang boleh support kita dengan siapa yang tak boleh support kita. So Okey. kalau kita dalam kalangan yang toksik, kalau boleh kita pergilah, sebabnya orang yang toksik ni lagi datangkan kita punya masalah. Okey, so bila kita jauhkan daripada kawan yang toksik, orang yang toksik, hidup kita lagi aman lah, lagi senang. Sebab diorang akan menghasut, diorang akan memburukkan kita tu, lagi kita down, lagi kita fikir pasal depression ni. Alright, cantik tu. Lepas tu okey, saya nak beritahu kepada ibu bapa luar sana. Yes, inilah Okey, masanya. ibu bapa luar sana, kalau nampak anak tu bersendirian, tidak bergaul ataupun makan kurang banyak, kan duduk dalam bilik je, cubalah tanya, okey ke tak, ajak makan, cuba berbaik dengan diorang, jangan terus marah semua, sebab mungkin diorang ada simpan dalam diam simpan sakit tu, tapi diorang pun tak tahu yang diorang depression. Cuba tengok tingkah laku diorang, kalau macam sudah lain macam sebelum ni, cuba bawa dia pergi psikiatri ataupun minta dia bercerita dengan kita. Ada masalah ke, boleh bercerita dengan ibu bapa. Mungkin diorang nak meluah tapi diorang fikir kalau aku meluah ni mungkin diorang tak nak dengar, tapi anak-anak ni banyakkan diorang pendam. So ibu bapa tolong jangan jangan judge, jangan datangkan lagi sakit diorang tu, sebab kita tak tahu kan. Sebab ada pepatah kata parents always right, but sometimes parents pun tak sentiasa betul. Sebab Kena listen lah. sebab kita tak boleh, sebabkan kita parents, anak kita kena dengar je cakap kita, sampai kan anak kita pun pendam apa yang dia rasa. So sebab macam saya, parents saya support saya. Sebelum ni parents saya pun tak faham tentang depression tu, and diorang marah saya sebab saya sakit, tiba-tiba diorang marah. Tapi lepas doktor explain dekat dia saya ada masalah mental, baru parents saya support saya. Parents punya support tu lagi penting, sebab anak-anak ni berharap dekat parents sebenarnya. Alhamdulillah. Okey. Sebab tadi pun dapat berkenal dengan ayah. Ayah memang sangat orang yang Satu supportive. lagi, Sila. bila anak cakap tentang perasaan Okey. ataupun yang sedih tu, jangan, kita boleh nak kaitkan dengan agama, tapi jangan cakap sebab tak solat, sebab asyik hadap-hadap dengan phone. Benda tu tak ada kena-mengena dengan semua tu. Faham. Okey, when you speak about agama tu kan tadi ayah pun ada cerita bila tanya doktor, antara perkara untuk nak treat this adalah melalui medication, lakukan hobi. Tapi ada tak dalam mana-mana sisi-sisi yang ayah ada buat dalam kehidupan dari sudut spiritualnya? Sebab again, kita bukan nak samakan depression ni equals to kurangnya iman ataupun agama, tapi somehow it helps. So pengalaman ayah sendiri ada tak buat apa-apa amalan dari sudut spiritualnya untuk bantu treat apa yang ayah sedang alami? Dari segi solat macam tu ke? Yes, mungkin boleh kongsikan. Kalau solat pun, macam kita tak boleh nak paksa diri kita juga kan. Macam, bila orang cakap, kau depresi sebab kau tak cukup solat. Solat tu memang wajib dilakukan. Betul. So sementara kita tangguh sakit kat dunia tu, bila kita solat kita luah jugalah dekat Allah. Kita luah dekat Allah. Sebab sebab kita solat kita tenang kan. Memang sakit tu tak ada kena-mengena dengan iman, tapi sebab kita meluah, mungkin nanti Allah lagi senangkan
kita punya perjalanan. Allah senangkan kita punya sakit semua. Macam itulah. So, bayangkan mungkin dekat luar sana tu adalah orang-orang yang menghadapi depression ataupun dalam cubaan nak membunuh diri. So, what can you advise to us untuk elakkanlah perkara-perkara seperti ini boleh berlaku? So, siapa-siapa yang tengah struggle menghadap depression, jangan fikir bunuh diri itu nombor satu. Sebab banyak lagi yang sayangkan kita, walaupun kita rasa tak ada orang sayang kita, sebenarnya ramai lagi kat luar sana care pasal kita. Kalau jangan degilkan diri untuk bersendirian. Cuba cari seseorang yang kita selesa dan seseorang yang sedia mendengar kita punya masalah untuk dengar kita punya masalah dan luah. And then cuba bawa diri tu pergi ke psychiatry, ambil ubat, and then bila gunakan hobi kita untuk macam sibukkan diri kita daripada berfikir tentang benda tu. Contohnya pergi beriadah, jogging apa semua. First of all, kena sibukkan diri dengan hobi. Jangan kita kita sustain diri kita daripada perasan ada benda tu, tapi terus cari orang-orang untuk nak luah, untuk orang boleh take care of us kan. Okay, so bila saya tertarik lah bila Ayah sebutkan tadi kan, jangan rasa tak ada orang sayang kita. Even tu mungkin dalam kehidupan kita rasa macam tak ada orang sayang kita pun, ketahuilah setiap nadi ataupun denyutan hati yang kita sedang nafas ini sebenarnya itulah tanda sebenarnya Allah still bagi kasih sayang kita. Allah still takes care of us. So jadikanlah benda tu sebagai motivasi. Sebenarnya we need to continue of life untuk kehidupan yang lebih baik lah. Itu kot sebagai satu perbincangan awal berkaitan dengan isu ni. So moga-moga dengan sedikit perbincangan ini dia akan membuka mata kita tentang the real issue about depression, about cubaan nak membunuh diri ni. So apa-apa kita jumpa selepas ini dekat studio insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia tadi interview antara Zaim dan juga Sofia ataupun nama Panggilan nama manja Ayah. Okey. So Zaim, apa benda yang rasanya agak sinopsis ataupun highlight yang boleh highlightkan, beritahukan kepada penonton kita dan juga kepada kami? Yes. So kalau kita dah dengar tadi, mungkin dah lebih nampak apa pembawakan tajuk kita untuk kali ini berkaitan dengan suicidal thoughts. So berkaitan dengan kita ada macam Sofia tengah alami. So bagi Sofia yang tengah menonton ataupun bagi siapa yang sedang mengalami suicidal thoughts, ada perasaan nak bunuh diri, this is for you guys. Dia satu benda yang real lah, first time dapat dengar sendiri daripada orang yang ada mengalami situasi tu. Dan sangat dari tengok riak wajah dia sendiri antara orang yang kuat lah yang kita boleh sama-sama nak ambil contoh. Kita doakan supaya diberi kekuatan. Dan sebenarnya ni isu yang serius kita kena anggap serius. Bila ada orang yang kena tu memang kita kena anggap serius. Macam cerita Sofia, dia ada cerita tadi kan awal-awal sampai doktor pun rasa dia main-main. Doktor sendiri dia rasa dia duduk main-main, stres macam-macam tu kan. Dan juga parents pun awal pun dia rasa macam dia ada masalah aja tapi tak terfikir dia boleh sampai ke tahap macam tu kan. So again, perkara ni is a real thing guys. So kita kena ambil perhatian sama-sama macam mana kita nak hadapi tu kan. So antara perkara yang kita dapat perhatikan daripada kisah Sofia tadi, bagaimana dia sendiri mula ada suicidal thoughts tu, dia bukan tiba-tiba ada kan, tapi dia bermula dengan perasaan stres yang dia rasa dia insecure terhadap kawan-kawan, selalu duk ejek dia, selalu duk mengata berkaitan dengan dia. Dia ada siri. Dia ada step-step sampailah dia sampai kepada benda tu lah. Sampai dia bawa itu benda yang sama yang terjadi kepada semua orang yang mengalami masalah yang sama. Dia bukan satu masalah saja, kemudian tiba-tiba dah ada. Ya, betul. Series of events. Tapi sebenarnya kalau daripada apa yang saya lihat sendiri, dia lebih kepada semua orang ada berlaku sesuatu dalam hidup dia. Tapi orang-orang yang terkena ni, dia berlaku sesuatu dan tak diubati segera, tak diuruskan segera. Jadi bila ada problem, dia tak diselesaikan. Untuk orang-orang yang diuji dengan penyakit ni memang dari situlah dia develop. Betul. Dan bukan sekadar diuruskan, tapi dia sendiri in denial. Dia sendiri tak rasa itu bahaya juga kalau dia sendiri tak acknowledge atau tak accept dia punya tu. Dan dalam episod yang sebelum ni pun kita ada bincangkan perkara ni betul. Dan hari ni kita nak fokuskan kepada satu tajuk yang khusus, iaitu peluang kedua. Kenapa dia peluang kedua tu? Kenapa peluang kedua dan apa yang disebut dalam Quran tentang peluang kedua ni yang saya bacakan tadi. Sangat seronok untuk dalam surah Az-Zumar ayat ke-53.
So mungkin kita boleh tengok ayat ni sama-sama. Apakah perkara yang kita boleh belajar dalam topik kita berkaitan dengan peluang kedua. So mungkin kita tengok maksud dia. Ayat yang ke-53 surah Az-Zumar, Allah SWT berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan sama sekali kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sangat-sangat menyejukkan bila kita baca ni kan. Dan janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. So apa yang kita boleh belajar daripada ayat ni guys? Ayat ni bagi saya ayat sangat general dan straight to the point. Maksudnya kita tak payah nak macam apa maksud Allah ni, nak kena buka very direct buku tafsir ke apa pula kan. Dan saya rasa dia memberi satu harapan kepada kita orang yang membuat dosa-dosa besar atau maupun dosa-dosa kecil, yang bahawa sebenarnya rahmat Allah ni lebih besar lagi daripada segala dosa yang kita rasa yang kita dah buat tu. Sebenarnya rahmat Allah, kita kena percaya bahawa rahmat Allah tu lebih besar dan rahmat Allah itu boleh maksudnya meliputi segala alam ni, dan lebih besarlah daripada dosa kita betul. Dan mustahil untuk Allah untuk mengampunkan dosa kita. Tentang Jalal cakap tentang pengharapan tadi, sebenarnya orang-orang yang mula ada sesuai thought dan orang-orang yang pernah buat cubaan, itu sebenarnya apa yang hilang daripada mereka, tahu tak apa benda? Berharap. Jadi bila mula je mereka rasa dah tak ada harapan, dia dah tak nampak dah peluang, dia dah tak nampak dah tempat untuk dia pergi ke mana, start dia rasa tak ada harapan tu lah, itu dia akan buat benda-benda yang macam tu. Jadi yang kita kena hadirkan balik ialah pengharapan. Ini antara salah satu ayat yang memberi harapan lah. Kalaulah kita nampak daripada manusia, mungkin orang-orang terdekat kita, even family sekalipun, mungkin tak nampak kan adanya orang yang kasihi kita, dapat memahami kita. Always know that yang Allah Subhanahu Wa Taala ada ayat ni yang sentiasa ada dengan kaya dengan sifat rahmat dia. Rahmat dia sentiasa menjaga kita dalam nak meneruskan apa yang kita perlu lakukan dekat dunia ni lah. So sangat cantik ayat yang penyejuk hati itu sendiri. Okey, dan kita pilih tajuk ni yang mengatakan peluang kedua ni tidak semestinya dalam konteks ini kalau kita berbuat dosa, hanya 2 kali saja kita boleh berbuat kemudian taubat dan kemudian tak diam. Tapi dalam konteks ayat ni berkali-kali kita taubat pun maka Allah akan ampunkan dengan syarat kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, dan disebut dalam ayat yang seterusnya tu wa anibu ila rabbikum, hendaklah kamu kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Saya suka kalau tengok ayat ni kan, bila kita cerita berkaitan dengan kesilapan kita, cubaan-cubaan, ada perasaan-perasaan untuk buat dosa atau cubaan nak buat satu perkara yang Allah larang, it's not about dosa apa yang kita buat, tapi it is about sejauh mana kerap kali kita nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kes ayat tadi, subhanallah, bila dia sedar yang apa yang dia nak buat ni satu perkara yang tak betul, dia terus fikir secara rasional. Benda yang menyebabkan kita buat dosa ni, dia sentiasa drive daripada emotion kita. Emotion yang kita rasa tak ada orang sayang, tak guna dah kehidupan. Tapi ayat tunjukkan satu contoh yang sangat baik. Bila dia cuba fikir rasional, okey, family macam mana? Kalau aku bunuh diri ni, macam mana dengan family aku? Kalau aku bunuh diri ni, macam mana pula kematian lepas aku? Kehidupan panjang lagi lepas mati kan. Dan sebenarnya emosi tu adalah pintu sebenarnya. Emosi-emosi yang low energy, yang malu, shame, samalah. Shame, lepas tu rasa kecewa, rasa tak ada harapan, itu semua sebenarnya pintu kepada syaitan, kepada jin untuk lebih mudah masuk dalam diri kita. Dan kalau dari satu side boleh kata datang thought, datang mimpi. Ada juga orang yang mula dah rasa nak bunuh diri tu daripada mimpi. Yang dia tengok tingkap dan dia lompat, dia mana datang benda tu. Jadi daripada emosi lah pintu dia. Jadi kena jaga emosi juga. Tapi alhamdulillah ayat tu dapat menjaga dengan logik lah. Alhamdulillah, rasionalnya kan? Dia. Betul. Okey. Dan satu benda yang ayah sentuh tadi dalam kita tengok tadi, dia kata dia tak suka untuk kaitkan dengan agama. Bila orang kaitkan kan. Jadi kita tak boleh salahkan dia sebenarnya. Jadi sebab tu pun benda penting juga. Sebenarnya kalau kita perasan, orang-orang yang terkena penyakit-penyakit ini, depression, MDD dan lain-lain, memang kalau kita sentuh tentang bab-bab tu, solat, Quran tu, memang itulah kau tak semayang, orang yang depression ni jauh daripada Allah, tak kuat, susah dia nak terima. Betul. Tapi kita tak boleh nak cakap langsung dia teruk. Tapi sebab sebenarnya ada orang panggil
ada trik ataupun ada cara untuk dekati mereka dengan Al-Quran dan agama. Sebenarnya ada satu trik yang nama dia N2P dan P2S. Jadi N2P itu dah negative to positive. And then P2S ialah positive to spiritual. Jadi daripada orang tu negatif, jangan terus lompat ke spiritual. Dia tak spiritual. Betul spiritual, tapi ada jalan dia. Dia punya pembawakan dia. Dia mula-mula kita positifkan dia, support dia. Jangan tak percaya dengan ujian dia, and then baru kita masukkan spiritual sendiri. Sangat cantik tu. So ayat ni mengajarkan kita, the first thing yang kita kena faham bila adanya suicidal thoughts or anything yang kita kena fikir secara rasional yang sebenarnya ada orang yang masih lagi kasih. Dalam kes ayah, dia terus teringatkan keluarga, dia terus teringatkan mati. Dalam ayat ni Allah ajak untuk kita fikirkan, despite all of the people yang mungkin kita tak rasa ada orang sayang, ingatlah bahawa adanya Allah yang sentiasa, yang bersifat maha pemurah tu sentiasa ada dalam diri kita semua kan. Dan ayat yang seterusnya wa aslimu lahu tu saya nak satukan lagi lah kan, yang Allah kata berserah diri kepadanya. Wa aslimu dalam konteks ni dia juga maksudnya dia berkhudu, iaitu dia merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mengaku kesalahan lah. Dan maksud kalau kita pernah konteks manusia kan, kalau kita ada lakukan kesalahan kepada seseorang, kita nak minta maaf tapi kita tak mengaku kesalahan kita, macam mana orang tu nak maafkan kan? Minta maaf tapi itu bukan salah aku. Kan. Itu tidak melambangkan yang kita ni betul-betul bertaubat lah. Kita minta maaf betul-betul kan. Betul. Sebenarnya ayat 54 tu, wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Boleh jadi apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita, sama ada kita pernah jatuh dalam dosa, kita pernah ada terdetik untuk nak bunuh diri, sama ada kita pernah jatuh beribu-ribu kali, pastikan setiap kali kita jatuh, kita bangkit dalam keadaan ada satu hikmah. Ayah dia nampak hikmahnya, akhirnya dia dapat kenal pasti mana kawan-kawan yang toksik, mana yang akhirnya betul-betul setia dengan dia untuk dia still hidup, still strive untuk kehidupan. Dalam kehidupan kita juga jangan lupa sebenarnya peluang kedua ataupun setiap kali peluang yang Allah bagi tu adalah peluang untuk Allah nak kita kembali pada Allah. Betul. Wa anibu ila rabbi. Dan tambahan ada dari kata-kata Imam Ghazali. Ada orang bertanya kepada Imam Ghazali, kenapa aku dihidupkan hari ini? Dan Imam Ghazali berkata, untuk bertaubat kepada Allah. Jadi kenapa kita diberi nyawa hari ini adalah untuk bertaubat. Jadi ada orang, beberapa orang yang dia diberi dia dah cuba untuk bunuh diri. Tapi alhamdulillah sekarang masih hidup. Jadi antara orang yang terpilih dengan kita yang masih hidup ni lah. Orang yang terpilih untuk Allah pilih bertaubat dulu sebelum habis masa kita. Termasuk kuota taubat ni sebenarnya bukanlah berapa kali, tapi masa kita sebenarnya. Betul. Masa hidup kita ada ialah kuota untuk kita bertaubat. Yang tu ada berkaitan sikit dengan lukisan. Seolah-olah why not? Terus masuk anak-anak tu sebab jalan dah sentuh je lah. Sebelum jalan ambil semua point tu. Okey, kita teruskan lukisan. Okay, ni lukisan dia. Dia macam animation sikit lah. Okay, so apa yang terjadi dalam lukisan ni? Yang terjadi adalah satu orang yang tengah menduduki peperiksaan. Jadi dia ada masa, dia boleh buat apa-apa dia nak buat pada kertas soalan dia sehinggalah habis masa. Jadi dia tulislah apa dia nak tulis. Kalau dia tak nak tulis pun, nak tidur, buatlah. Tapi selagi tak habis masa, dia boleh buat. Jadi dia punya intipati daripada lukisan ini sendiri adalah sebenarnya kita ada peluang tu bukannya 1 atau 2 atau 3 atau 4. Tapi sebenarnya peluang itu ialah sebelum masa kita habis. Jadi selagi masa kita belum habis, selagi masa kita belum tamat, selagi masih ada nyawa, selagi itulah peluang masih ada. So masa dia ni habis pukul apa ni? Masa dia nampaknya macam nak pukul 11 lah. Ada sikit lagi 2 minit lagi. Macam kita lah, masa pun mencemburui kita. Masa pun nak cemburu. Okay. Itulah. Ada perasaan juga ya. So sebabkan masa tengah mencemburui kita, mungkin kita boleh wrap up dengan resolusi untuk kita punya episod kali ni. Betul. So macam mana jalan? Apa yang kita boleh wrap up? Dari diri dari diri yang saya lihat daripada perbincangan kita hari ini, kita kena teruskan berharap kepada Allah walaupun sebanyak mana pun dosa yang kita lakukan, kita kena terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menggunakan masa yang kita ada ni selagi hayat dikandung badan, selagi itu taubat
perlu berjalan. Dan pastikan taubat tu cukup syarat dan cukup rukunnya. Cukup syaratnya, iaitu antaranya berazam tak buat lagi. berazam tak buat lagi, dan kita kena menghudukkan diri, iaitu kembali kepada Allah dan kita kena mengaku kesilapan kita tu. Betul. Okey. Dan dari segi keluarga dan masyarakat, apabila ada orang yang keluarga dan rakan, kalau ada kalangan kita yang melakukan kesilapan yang besar, kita jangan terus aku nak buang dia. Betul. Kita kena menerima seadanya dan kita kena guide dia untuk ke jalan yang support tu yang sangat penting. kita kena guide kepada jalan yang benar lah. Betul. Kan? Bawa dia yang ini salah. Dan kita kena bawa dia kepada pangkal jalan. Suka benda tu sebab kalau di luar perbincangan saya dengan ayah, memang family time tu sangat supportive. Dia cerita bagaimana keadaan mereka menjaga ayah dengan sangat-sangat baik supaya tak adanya cubaan-cubaan ayah. Tahniahlah untuk keluarga ayah. Betul. Dan akhir sekali dari segi masyarakat, apa solusinya? Masyarakat mungkin kita boleh katakan jangan kita rasa perkara ini satu perkara yang kecil, benda yang remeh, tapi it is happening dan boleh jadi antara orang-orang yang terdekat di kalangan kita ini ada perasaan-perasaan sebegini. So khususnya netizen. Yes, saya rasa netizen ni satu sebahagian masyarakat. Sebahagian daripada masyarakat. Memang sebahagian masyarakat yang mana kita kena kurangkan toksik dalam internet ni. Media sosial. Media sosial. Memang betul ada orang yang buat depression ni. Ada orang yang buat penyakit ni. Tapi kita tak boleh nak kita tak boleh nak jadikan kita punya first reaction kepada orang yang ada penyakit ni ialah betul ke. Memang ada orang-orang macam tu, tapi jangan jadikan kepada semua orang first reaction kita betul ke. So, bila kita cakap betul ke, and then dia dah terlepas daripada kita. Itu bahayalah. Ya. Itulah saya rasa solusi daripada perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan peluang kedua. Betul. Ketiga, keempat, kelima dalam konteks taubat. Betul. So itu dia, moga-moga dengan resolusi yang kita dapat rungkaikan dalam episod 6 ini berkaitan dengan peluang kedua, tambah-tambah lagi kita nak perkasakan untuk kita nak beramal dengan kita mulakan dengan sedikit istighfar. Apa yang lintasan-lintasan yang berlaku dalam kehidupan kita, sama ada nak bunuh diri ataupun kita pernah buat dosa tu, disucikan kembali. Kita dapat motivasikan kehidupan kembali dengan adanya istighfar. So ayo sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, moga-moga istighfar itu membawakan kita untuk lebih jelas dengan kehidupan, tidak berputus asa langsung terhadap rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Dan ingat, tak akan terlalu banyak dosa untuk beristighfar. Maksudnya dosa tu tak akan melebihi rahmat Allah. Jadi ingat sentiasa, walau apa pun yang kita dah buat, sentiasa balik pada Allah, istighfar. Dan jangan lupa follow kami di social media, Instagram, TikTok TV, kemudian kita ada Facebook, YouTube, search sahaja TikTok TV dan anda akan jumpa. Follow, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda. Dan jangan lupa buat istighfar challenge. Istighfar challenge dan hashtag kan kepada kami TikTok TV dan istighfar challenge. Terima kasih juga kepada penderma-penderma ataupun orang yang telah menyumbangkan wangnya ataupun duitnya ke tabung gerakan Quran. Kerana dengan tabung itulah kita dapat mempelbagaikan lagi usaha membantu orang kat luar sana. Itu masyarakat. Baik, begitulah kita punya rancangan ataupun episod kita untuk episod ke-6 dalam TikTok TV. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya dalam TikTok TV. Tok Santun. Suara Remaja Milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah
أيها